Akhirnya Abang Ani sampai di kawasan yang agak cerah dan lapang, tapi mendebarkan sebab dekat sebelah kiri jalan ada tanah perkuburan. Langkah semakin laju. Cuma tinggal beberapa selekoh je lagi akan jumpa kawasan perumahan penduduk kampung tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan lagi cerita daripada Abang Abdul Ghani yang bertajuk Misteri Banglo Hijau. Saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Abang Abdul Ghani sebab izinkan saya kongsi cerita ni. Yang mana belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Okey, macam biasa kita baca selawat Nurul Mubin dulu. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidir Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidir Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Abang Ani telah dijemput untuk menghadiri satu kenduri dekat rumah Tok Ngah dia. Pada hari itu, pukul 5 petang, Abang Ani bertolak lah dari rumah nak ke rumah Tok Ngah dia dekat kampung. Kebetulan pula, lepas kenduri tu, dia dapat kontrak buat landscape dekat kampung tu juga. Abang Ani galas ambil gitar dan jinjing ambil pakaian. Kalau ikutkan mak dia, macam-macam disuruh bawa untuk kenduri Tok Ngah dia tu. Tapi tak boleh lah sebab Abang Ani naik bas. Dari rumah, dia berjalan agak jauh ke jalan besar. Lebih kurang 5 minit menunggu, bas pun sampai. Abang Ani naik dan duduk dekat pintu. Bas terus bergerak. Abang Ani tersandar dan pejamkan mata. Dekat pukul 7 malam, Abang Ani sampai dekat simpang masuk kampung. Dekat simpang tu ada gerai jual minuman dan makanan. Tapi masa tu tuan kedai tu tengah bersiap nak tutup gerai dia. Pak Man nama tuan kedai. Dia tersenyum tengok Abang Ani dan bersuara, "Dah tak ada apa lagi, pakcik nak tutup gerai dah. Tapi kalau setakat nak minum, boleh lagi." Abang Ani mengangguk dan duduk atas kerusi. Order teh tarik. "Nak pergi mana?" tanya Pak Man sambil letakkan segelas teh tarik atas meja. "Kampung Lubuk Membau, ada kenduri dekat rumah saudara." "Oh, rumah Tok Ngah Ibrahim ke?" Ya, datuk saudara saya tu." "Oh, tapi waktu macam ni dah tak ada orang lalu. Teksi sapu pun dah tak ada. Jauh juga nak masuk dalam tu." "Tak apa, saya jalan kaki je." Nanti kalau ada yang lalu tumpang je lah." Abang Ani segera habiskan teh dan nak bayar, tapi Pak Man tak nak ambil duit tu. "Tak apalah, saya sedekah," katanya. Abang Ani ucapkan terima kasih dan minta diri. Berjalanlah ikut jalan tanah merah tu dia. Suasana dah semakin gelap. Dekat kiri kanan jalan, hutan belukar dan kebun-kebun getah tua. Sayup-sayup kedengaran azan maghrib memecah kesepian senja tu. Bunyi-bunyi hutan mula kedengaran. Abang Ani terus berjalan. Tak ada sesiapa yang lalu untuk ditumpang. Setelah 15 minit, suasana sekitar dah jadi gelap dan sepi. Abang Ani mula berpeluh. Tiba-tiba terasa angin sejuk dari belakang. Bulu roma tiba-tiba meremang. Terasa macam ada sesuatu ikut dari belakang. Abang Ani mula berdebar tapi tetap terus melangkah. Tiba-tiba, psst, 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 terdengar suara dari belakang. Abang Ani berhenti. Suara tu terus bunyi. Kali ni macam suara orang menangis. Abang Ani tak menoleh ke belakang. Dia tahu kalau dia menoleh buruk padanya. Kemudian Abang Ani ludah ke kiri dan teruskan langkah. Psst, psst, tunggu. Suara tu berbunyi lagi, macam suara orang perempuan. Abang Ani terpaku kejap. Degupan jantung mula kencang. Lutut terasa lemah. Abang Ani percepatkan langkah dia. Kali ni dia terasa semakin diekori dengan suara merengus macam suruh dia berhenti. Abang Ani tak peduli. Dia tak akan toleh ke belakang. Perjalanan masih jauh lagi. Sambil berjalan tu, Abang Ani baca ayat kursi. Psst, psst, sombongnya kamu. Suara tu terdengar lagi.
Abang Gani terus melangkah walaupun rasa takut semakin menguasai diri. Akhirnya suara tu hilang dan terasa tak diekori lagi. Abang Gani tarik nafas lega. Tak jauh dekat depan tu ada jambatan kecil merentangi sebatang sungai. Dalam sama-sama cahaya bulan, kelihatan satu lembaga duduk atas pengadang tepi jambatan tu. Macam kelibat seorang wanita berpakaian serba putih dengan rambut panjang mengurai menutupi wajahnya. Abang Gani berhenti melangkah dan renung ke arah lembaga tu. Suasana bertukar jadi sangat sejuk dan bulu roma mula meremang. Ini bermakna lembaga tu bukan manusia. Biasanya makhluk halus akan menyerap haba sekitar untuk menjelma. Lama juga Abang Gani terjegat dekat situ. Akhirnya dia buat keputusan untuk teruskan melangkah, walaupun dalam keadaan jantung yang berdegup kencang. Tak ada sudahnya kalau dia terus melayan semuanya tu. Abang Gani baca 3 ku dan ayat terakhir ayat kursi. Tapi semakin dekat, lembaga tu masih dekat situ lagi. Mungkin dia bukan hantu. Bila sampai dekat lembaga tu, angkat kepalanya. Ternyata dia seorang perempuan. Wajahnya pucat dan cengkung, pandang tepat ke arah Abang Gani. Tiba-tiba terdengar suara halus dan perlahan. "Nak ke mana bang?" Walaupun menyeramkan, tapi dia agak cantik. Wajahnya bujur sirih dengan alis mata yang lentik macam dilukis. Jelas kelihatan raut wajahnya dalam sinar bulan yang agak terang tu. Abang Gani terpegun. "Nak ke rumah saudara," jawab Abang Gani. "Awak buat apa malam-malam dekat sini? Tak takut ke?" "Saja ambil angin malam. Tak takut apa pun. Dah biasa dekat sini setiap bulan penuh." Jawapan dia tu buatkan Abang Gani tersentak. Lain macam je bunyinya. Abang Gani beranikan diri tenung wajahnya. Segera dia toleh ke arah anak sungai. Tak bagi Abang Gani tengok, suasana semakin sunyi. Kemudian Abang Gani minta diri dan terus melangkah. Setelah beberapa langkah, Abang Gani menoleh ke belakang. Gadis tu dah hilang. Abang Gani tarik nafas panjang. Tak mungkin manusia biasa boleh hilang macam tu je. Tak ada sebarang bunyi. Siapa sebenarnya dia? Abang Gani cepat ke langkah dan taklah siapa dia pun. Lagipun dah tak jauh lagi nak sampai ke kawasan kampung rumah Tok Ngah tu. Abang Gani semakin lega walaupun bahunya lenguh galas gitar elektrik dan tangan kanannya terasa kebas menjinjing beg. Akhirnya Abang Gani sampai di kawasan yang agak cerah dan lapang, tapi mendebarkan sebab dekat sebelah kiri jalan ada tanah perkuburan. Langkah semakin laju. Cuma tinggal beberapa selekoh je lagi akan jumpa kawasan perumahan penduduk kampung tu. Tiba-tiba dekat depan Abang Gani nampak ada sekumpulan orang tengah usung keranda berjalan dengan cepat, tapi senyap. Abang Gani bagi laluan bila berselisih. Mereka tak pandang dan tak pedulikan Abang Gani pun. Macam tak nampak dia ada dekat situ. Mereka terus mengusung keranda dan membelok masuk ke tanah perkuburan. Tapi yang peliknya, tak ada seorang pun yang bawa lampu atau jamu. Tak mungkin orang kemungan jenazah waktu malam macam tu tak bawa sebarang lampu. Abang Gani mula rasa tak sedap hati. Dia melangkah semakin laju meredah gelap malam tu. Dan akhirnya Abang Gani mula nampak lampu-lampu dari rumah-rumah sekitar dekat situ. Dia dah sampai dekat kampung. Rumah Tok Ngah dah tak jauh. Lega dia rasa. Akhirnya dengan penat dan tengah, Abang Gani sampai dekat rumah Tok Ngah dia. Rumah kayu lama berbumbung 5 tu besar dan tinggi. Agak ramai dan meriah suasananya. Maklum je lah nak kenduri, mesti ramai saudara mara yang datang awal tolong apa yang patut. Abang Gani bagi salam dan beberapa orang dalam rumah tu menjawab salam. Dah sampai pun kau. Naiklah, pelawa isteri Tok Ngah yang Abang Gani panggil Tok Pah. Bertubuh kecil, kurus dan sedikit membongkok. Mungkin dah dekat 80-an umur dia. Anak cik yang duk Perak ni. Tok Pah perkenalkan Abang Gani pada saudara mara yang lain. Abang Gani angguk dan senyum. Dia serba salah nak bersalaman sebab tangan dia masih pegang gitar dan dengan beg. Nasib baik Adam, anak lelaki Tok Ngah yang sebaya dengan dia, tiba-tiba muncul dari atas pelantar depan pintu. "Bak sini gitar dengan beg kau. Aku bawa pergi tempat jam dulu. Nanti kau pergilah. Yang lain dah ada dekat sana," katanya. Lepas bagi gitar dekat Adam dan bersalaman dengan kaum kerabat dia, Abang Gani duduk kejap untuk ambil hati mereka. Tak lama kemudian, Tok Ngah keluar dari bilik dan tersenyum tengok Abang Gani. "Kau jalan kaki ke dari jalan besar tu?" tanya Tok Ngah sambil salam Abang Gani. "Ya Tok. Malam memang dah jarang orang lalu. Adam ada tunggu kau tadi, tapi dia balik sebelum maghrib tadi." "Tak apalah Tok, bukan jauh sangat pun." Tok Ngah renung Abang Gani agak lama.
Dia macam dapat baca apa yang Abang Ngani alami dekat jalan tadi. Nasib baik dia tak tanya apa-apa tentang tu, melainkan bertanya khabar keadaan keluarga je. Tak lama kemudian, nasi dihidangkan. Gulai pisang campur ikan masin, masak lemak labu, ikan kembung goreng, sambal belacan dan ulam-ulam. Memang menyelerakan. Lepas makan, Abang Ngani minta izin Tok Ngah untuk ke tempat jamming. Tempat tu macam dewan kecil, macam studio yang dibuat khas untuk berlatih dan simpan alat-alat muzik Adam dengan kumpulan dia. Ada bilik mandi dan bilik tidur dekat situ. Abang Ngani minta izin dari Tok Ngah untuk bermalam dekat situ je, memandangkan dekat rumah tu dah ramai orang. Malam tu mereka berlatih lagu-lagu yang akan dimainkan pada malam kenduri nanti. Abang Ngani main gitar utama. Siapa penyanyi? Tanya Abang Ngani. Lan, Pak Mae dengan Linda, jawab Adam. Mana dia orang? Kejap lagi Lan sampai. Linda tak dapat ikut berlatih malam ni. Dia sibuk buat bunga telur. Tapi tak apa, kita dah hafal lagu yang Linda menyanyi. Lepas Lan sampai, latihan pun dimulakan. Latihan berjalan lancar sehingga pukul 1 pagi. Masing-masing dah balik. Tinggal Abang Ngani dengan Adam. Mereka tidur dekat situ malam tu. Kau duduk Sat, aku pergi ambil kopi, kata Adam lalu keluar. Tinggallah Abang Ngani sorang-sorang dalam dewan jamming tu. Abang Ngani ambil gitar dan terus plucking beberapa not. Tiba-tiba terdengar suara halus, merdu dan mendayu-dayu dari arah tingkap. Pelik, tingkap cermin gelap tu kedap bunyi, tapi macam mana boleh dengar suara dari luar? Suara tu begitu sayu dan menyentuh hati. Abang Ngani pandang ke arah tingkap tu. Tak nampak siapa. Tingkap tu jenis boleh nampak dari dalam, tapi dari luar tak nampak ke dalam. Suara tu sungguh menyeramkan. Bulu roma Abang Ngani meremang. Suara tu mendayu lagi dari arah tingkap tu. Tiba-tiba ada sekilas cahaya dari luar tingkap dan menampakkan kelibat seorang wanita berambut panjang, berpakaian serba putih, merenung tepat ke arah Abang Ngani. Macam dia nampak Abang Ngani dekat dalam tu. Ikut cermin gelap tu, Abang Ngani tergamam. Jantung berdegup kencang dan darah terus menyerap ke kepala. Kelibat tu putih, pucat dan agak cengkung. Raut wajahnya cantik tapi menyeramkan. Dialah yang Abang Ngani jumpa dekat jambatan tadi. Abang Ngani cuba beranikan diri, bangun menuju ke tingkap, dan serentak dengan tu, kelibat gadis tu terus hilang. Abang Ngani cuba tinjau keluar tingkap, dekat arah kebun getah tua dekat tepi dewan. Tiba-tiba kelihatan bayangan gadis tu berdiri dan melambai ke arah Abang Ngani. Abang Ngani terpaku. Kemudian gadis tu bergerak menjauh, tapi tetap pandang ke arah Abang Ngani. Dalam sama cahaya bulan dan lampu dari dewan tu, dia bergerak perlahan dan semakin menjauh, macam terapung atas pokok-pokok renek dekat sekitar kebun getah tu. Abang Ngani bagaikan dipukau masa tu. Kau tengok apa? Tiba-tiba Adam suara. Terkejut Abang Ngani. Tak ada apa, sahaja tengok-tengok luar, katanya. Adam letak talam kecil berisi teko kopi dan sepiring kuih atas speaker bass. Kemudian mereka makan kuih dan minum kopi sambil berbual tentang lagu-lagu yang akan dimainkan nanti. Dekat pukul 2 pagi baru mereka masuk ke bilik kecil dalam dewan tu untuk tidur. Ketika sama-sama berbaring tu, tiba-tiba Adam bertanya, kau tengok apa dekat tingkap tadi? Tak ada apa-apa. Kau nampak Anim kot. Anim? Siapa Anim? Awek lah, gadis paling cantik dalam kampung ni. Awek? Anak siapa? Adam ketawa. Abang Ngani semakin heran. Siapa Anim tu? Tanya Abang Ngani. Tak ada siapalah sahaja yang kat engkau. Tidurlah, aku pun nak gila ni. Esok kena bangun awal, banyak kerja nak kena buat. Tak lama kemudian Adam pun terlelap. Tapi Abang Ngani masih tak boleh tidur. Fikiran dia terganggu dengan gadis dekat tingkap tadi. Hanim. Suasana sepi. Rumah Tok Ngah pun dah sunyi. Masing-masing dah lena agaknya. Abang Ngani tak pasti pukul berapa dia terlena malam tadi. Bila sedar je dah pukul 9 pagi. Suasana pekarangan rumah Tok Ngah dah mula sibuk. Masa tu kenduri masih dibuat secara bergotong royong oleh penduduk kampung. Setiap kumpulan dengan tugas masing-masing. Beberapa orang ditugaskan sembelih dan melapah daging lembu. Bahagian tukang masak, mengidang dan jaga bahagian air. Semua dah ditetapkan. Orang-orang muda ditugaskan cari umbut pisang untuk dibuat gulai dengan daging yang biasa disebut gulai kawah. Kaum wanita pula sibuk dah dengan tugas masing-masing. Memang meriah sangat kenduri waktu tu. Tak macam sekarang, semuanya guna khidmat catering.
Jamuan bermula pukul 11.30 pagi dan malam tu lepas isyak tibalah waktu yang ditunggu Abang Ani. Adam dan ahli band yang lain bersedia untuk buat persembahan. Persembahan malam tu berjalan dengan lancar. Lepas selesai segala majlis, hari berikutnya Abang Ani ajak Adam tinggal sementara dekat Dewan Jamming tu sebab nak buat satu projek landscape dekat sebuah banglo milik doktor dekat kampung tu. 2 hari lepas kenduri tu, Adam bawa Abang Ani ke sebuah rumah banglo warna hijau tua, terletak agak terpinggir dari rumah-rumah penduduk lain. Rumah tepi tasik dekat pinggir hutan tu agak besar dengan halaman yang luas dan rumput menghijau macam hamparan permainan. Kawasan rumah tu berpagar, tapi disebabkan pintu pagarnya terbuka, Abang Ani dengan Adam terus masuk je. Mereka bagi salam beberapa kali dan muncul seorang lelaki separuh umur dari arah belakang banglo. Orangnya berkulit putih, kurus tinggi, memisah nipis dan sedikit berjambang, pakai cermin mata agak tebal. Dia kelihatan tercengang, tapi setelah mereka perkenalkan diri dan beritahu tujuan mereka kemari, dia mula ramah dan persilakan mereka ke satu sudut yang ada bangku dan meja kecil yang dibuat daripada mama dan ada kolam kecil. Mereka berbincang kejap. Kemudian doktor yang dijumpa tu doktor. Kemudian doktor tu ajak mereka ke belakang banglo dekat tepi sebuah tasik yang agak luas, macam bekas lombong tinggal. Cantik pemandangan dekat situ dengan beberapa pohon-pohon rendang dekat tepi tasik. Dekat sini buat satu jambatan kayu melengkung hingga ke tengah tasik, katanya, dan beberapa permintaan lagi. Abang Ani dah bersedia dengan pen dan kertas catat apa yang dia nak. Antaranya beberapa pondok kecil, air terjun mini, air pancur, sepasang patung angsa dan pokok-pokok hiasan. Dekat pokok tu buat satu buaian gantung. Anak saya suka naik buaian sambil menyanyi, katanya sambil tersenyum. Tapi Abang Ani pelik tengok si Adam. Sejak mula masuk kawasan banglo tu, Adam ni nampak gelisah, nampak macam cemas dan risau je. Matanya melilau pandang sekitar banglo tu, terutama sekali ke arah sebuah bilik bahagian atas banglo. Kemudian doktor tu ajak mereka masuk ke dalam, ke sebuah bilik macam pejabat kecil. Dia suruh Abang Ani tanda tangan beberapa dokumen dan resit. Kemudian dia serahkan sampul berisi duit RM5,000 sebagai deposit dan untuk beli barang-barang. Setelah doktor tu bersetuju dengan lakaran kasar bentuk landscape, Abang Ani bagi Adam RM4,000 dan kertas tertulis bahan-bahan yang perlu dibeli. Abang Ani suruh Adam segera ke hardware pesan barang-barang binaan tu. Lepas Adam pergi, Abang Ani dan doktor tu duduk berbual-bual dekat meja sementara tunggu Adam. Tiba-tiba Abang Ani terpandang ke arah tingkap bilik bahagian atas banglo. Dia nampak seorang gadis cantik pakai t-shirt putih ada corak bentuk hati warna pink dekat bahagian dada dia, bertengah berdiri dekat tingkap. Rambutnya lurus panjang, paras bahu, merenung ke arah mereka dengan wajah yang sayu. Doktor tu pun pandang ke arah yang sama. Oh, itu anak gadis saya. Sekarang saya cuma tinggal berdua dengan dia je. Ibunya dah lama pergi. Semua yang saya buat tu semata-mata untuk dia, supaya dia gembira dan ceria. Saya tak senang tengok dia asyik bersedih je sejak pemergian ibunya. Abang Ani cuma mengangguk. Fikiran dia lebih tertumpu pada projek landscape tu. Tak lama kemudian Adam pun sampai. Dah order semua. Esok atau lusa barang-barang akan dihantar, kata Adam. Lepas tu mereka minta diri untuk pulang. Malam tu Abang Ani, Adam dan beberapa ahli keluarga Tok Ngah duduk berbual dekat ruang tamu. Tiba-tiba Tok Pah bercerita. Menurut Tok Pah, Dr. Kamal tu baik orangnya, peramah dan pemurah. Dulu dia kerja dekat hospital kerajaan, kemudian berhenti dan buka klinik sendiri. Tapi Tok Pah berhenti kejap. Dia suap siri pindang yang siap digobek ke mulutnya. Abang Ani tunggu dia sambung cerita dengan penuh minat. Tok Pah pun sambung cerita. Boleh je buat kerja dengan dia. Dia lurus, tak akan menipu. Tapi bab kerja je lah, katanya. Kalau dia bercerita hal lain, hal keluarga dia ke, boleh dengar, tapi percaya jangan. Kenapa pula Tok? Tanya Abang Ani. Dia macam terkejut tau. Tok Pah renung tepat pada Abang Ani. Kemudian dia sambung. Kata orang dia tak berapa betul. Tak berapa betul? Tapi dia kan doktor. Dia sakit jiwa sebab terlalu sedih dan tertekan dengan kematian isterinya, kata. Isterinya mati terminum racun yang disangkakan ubat akibat kecuaian Dr. Kamal tu sendiri. Sebab tu dia rasa sangat menyesal dan bersalah.
dan tak boleh terima hakikat. Lepas tu dia jadi tak tentu arah dan tak pedulikan kliniknya. Dan lebih parah lagi, beberapa tahun kemudian anak gadisnya pula mati lemas di sungai dekat jambatan tu, dekat kawasan perkuburan tu. Masa tu hujan lebat, anak dia tengah leka kutip batu-batu sungai. Tiba-tiba datang kepala air, dia hanyut dan mati lemas. Cerita Tok Pah tu betul-betul mengejutkan Abang Gani. Terus Abang Gani teringat masa malam mula-mula dia datang tu, dia jumpa seorang gadis dekat jambatan tu. Masa mereka berbual tu, tiba-tiba datang seorang gadis duduk bersimpuh sebelah Tok Pah. Nampak manja dengan Tok Pah. "Anem, ambil beg rokok daun atuk dalam bilik kejap," kata Tok Ngah. Gadis tu segera bangun menuju ke bilik Tok Ngah, ambil rokok daun. Wajah Abang Gani berkerut. "Hanim? Kalau tak silap, itulah nama anak gadis doktor tu." Adam tersenyum tengok Abang Gani. "Ni Hanim, cucu kesayangan Tok Ngah. Kau fikir tu Hanim lain," kata Adam. Macam dia dah tahu apa yang bermain di fikiran Abang Gani. Patutlah malam tu masa Abang Gani pandang luar tingkap Dewan Jamming tu, Adam ada tanya, "Kau nampak Hanim kot?" Akhirnya terjawab juga segala misteri. Okey, itu dia kisah daripada Abang Abdul Ghani kita. Kalau anda ada kisah seram yang nak dikongsikan lagi, boleh emailkan ke alamat di bawah atau join grup Telegram saya. Jangan lupa like dan share video ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Abang Ghani baca 3 kuda ayat terakhir ayat kursi. Tapi semakin Abang Ghani baca 3 kod, lepas lan sampai latihan pun dimulakan. Latihan berjalan lancar sehingga pukul 1 pagi. Masing-masing dah balik. Tinggal Abang Ghani dengan Adam je. Mereka tidur. Lepas tu dia jadi tak tentu arah. Lepas tu dia